Mari kita lihat situasi yang berlaku. Nabil solat berjamaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Ketika rakaat kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Apakah yang terjadi? Tengok Nabil ni, warna kuning ni. Sepatutnya jika saf ni ditinggalkan dan kosong, orang yang di belakang perlu bergerak ke hadapan untuk menggantikan kedudukan Nabil tadi. Tapi Ustaz, nanti solat kita batal sebab bergerak. Baik, sebab itu hari ini kita nak belajar bagaimana solat kita boleh menjadi batal. Dan pergerakan awak menggantikan saf di hadapan itu tidak batal bila awak bergerak dengan betul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Ustaz Akmal untuk belajar tajuk solat yang sempurna. Baik, pada hari ini kita nak tengok perkara yang boleh membatalkan solat dan mengaplikasi solat yang sempurna. Baik, perkara yang boleh membatalkan solat kita adalah pergerakan yang berulang-ulang dengan sengaja sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih. Dan anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Malaslah saya nak angkat kaki saya, nak tunjuk. Jadi dalam kes tadi, bila kita melihat saf depan kosong, kita perlu bergerak ke hadapan. Yang orang yang di belakang tadi, di belakang Nabil tadi, perlu bergerak menggantikan saf Nabil. Begitu dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat antara perkara-perkara yang boleh membatalkan solat kita. Yang pertama adalah kita berkata-kata dengan sengaja. Kita berdiri dengan kawan kita bercakap, Wafi, tadi ada langgar si cicak ya. Diamlah, batal solat lah. Jadi Wafi yang bercakap dengan Wafi tadi pun batal solat dia, dan sekali dengan Wafi batal kerana berkata-kata dengan sengaja. Yang kedua adalah meninggalkan rukun. Kita ada 13 rukun solat. Contoh, daripada kita tengah berdiri dan terus sujud. Dan terus sujud, meninggalkan rukun rukuk. Jadi itu membatalkan solat. Kena ingat, tertinggal rukun. Itu rukun kita tak boleh tinggal. Yang ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Waktu kita tengah solat, tiba-tiba lalu kucing kencing dekat sejadah kita, kencing dekat kaki kita, dekat baju kita. Jadi solat kita terbatal. Yang keempat adalah terbuka aurat dengan sengaja. Tengok pada gambar yang saya tunjukkan, di mana perempuan tu solat ternampak kakinya. Dan benda ini paling penting, bukan saja pada perempuan tapi lelaki. Kenapa saya kata gitu? Sebab bila kita tengok sekarang, realitinya bila orang solat berjemaah, sila gunakan pakaian yang sesuai. Sebab itu lelaki pun ada pakaian yang sesuai. Baik, yang kelima adalah makan atau minum ketika solat. Itu sudah semestinya tidak boleh. Keenam, ketawa hingga terkeluar suara. Yang ketujuh,
hilang ingatan kerana gila ataupun pitam. Yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Contoh sekarang saya tengah menghadap ni. Ini kiblat saya ni, awak ni. Tiba-tiba tengah saya solat, dada saya ni berpaling ke tempat lain. Itu membatalkan solat. Yang ke-9, berubah niat. Sama ada ubah waktu ataupun jenis solat. Waktu tengah solat, contohlah kita tak tengok jam pun, Allahu Akbar, tengah-tengah solat, sembahyang zuhur, sembahyang asar tu. Jadi bila kita berubah niat untuk solat, maka batallah solat kita. Yang ke-10, sewaktu solat kita berhadas kecil ataupun berhadas besar, kentut ke, terkemih ke, terberak ke waktu solat tu, maka solat itu batal. Yang terakhir adalah murtad. Baik, apa itu murtad? Murtad adalah orang yang keluar daripada agama Islam. Rumusannya, perlakuan solat hendaklah dijaga dengan sempurna, sama ada rukun, qalbi, fi'li atau qauli. Baik, kita lihat kepada permasalahan berikut. Ini saja nak bagi kita refresh. Apa yang kita belajar tadi, ada 11 perkara yang boleh membatalkan solat. Kita tengok gambar, batal ataupun tidak batal. Baik, Aina menjawab salam tetamu yang datang ke rumahnya semasa Aina sedang solat asar. Tengah sembahyang Aina, Allahu Akbar, tiba-tiba Khailah kat luar rumah ketuk pintu, Assalamualaikum Aina. Aina pun Waalaikumsalam. Maka adakah solatnya batal ataupun Aina boleh teruskan solatnya? Betul, batal, kerana Aina berkata-kata ketika solat. Itu adalah benda yang pertama tadi, nombor 1, berkata-kata ketika solat membatalkan solat kita. Baik, yang kedua, Fawaz menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat asar. Allahu Akbar. Ni jari garu-garu lagi, garu-garu lagi, gatalnya leherku. Macam mana? Garu-garu sikit je dengan jari, tidak batal kerana anggota yang terlibat adalah hanya kecil, jari. Yang menjadi isu adalah yang boleh membatalkan solat adalah bila menggerakkan kepala, tangan, badan atau kaki. Baik, nombor 3, tengok masalah ini. Adelia menelan air liurnya air liur yang bercampur dengan gula-gula cair. Dalam air liurnya dia ada bekas gula-gula. Yang tanya, macam ni simpan gula-gula? Tahu awak macam ni, gula-gula lebih-lebih lekat di gigi ke apa kan. Jadi benda ni membatalkan solat. Kenapa? Kerana makan dan minum dalam solat tidak dibenarkan. Air liur bercampur dengan gula-gula cair, nasib campur dengan gula-gula cair. Kalau dia kata air liur bercampur dengan burger, sudah, sangat hebat. Yang keempat, Kisha bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat berjamaah di surau. Maksudnya, kawan tengah solat, Kisha pun pegang kawan dia. Pegang. Jadi benda ini boleh batal ke tidak batal? Yes,
batal. Dia kena hati-hati ya. Banyak lagi masalah lain. Jangan bergurau waktu solat. Waktu solat kita solat, waktu nak bergurau, gurau lah benar-benar. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.